Layakkah kita untuk bertanya Allah di mana? Selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabah al-khair. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Puji dan puja kepada Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Seterusnya anda semua hadirin-hadirat yang disayangi sekalian. Salam 6 Rejab 1441 Hijrah. Selamat datang ke hashtag Daily Quran episod yang ke-99 musim yang keempat bersama-sama dengan saya Jurulatih Quran anda Uwais Qarni. Seperti biasa rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama, satu hari satu makra dari bunga ke bunga, meraih keberkatan pagi, experience the dawn blessing. So jadi tuan-tuan dan puan, untuk hari ini kita akan sambung lagi misi kita satu hari satu makra. Bermula daripada ayat yang ke-101. Tuan-tuan dan puan, tolong tuliskan di ruangan komen ayat yang ke-101 dari surah Yusuf, muka surat 247. Alright, okay, muka surat 247, surah Yusuf, ayat yang ke-101. Tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, apa kata kita buka dulu majlis kita dengan umul kitab suratul Fatihah sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod yang ke-99 musim yang keempat secara live dari Studio B Sri Kembangan, Selangor. So jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah hari ini kita akan bincang tajuk yang rare tuan-tuan dan puan. Kita akan bincang bab tauhid sikit. Tajuk dia adalah layakkah kita untuk tanya Allah itu di mana? Ini penting ni tuan-tuan dan puan. Dia berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tolong tuliskan di ruang komen tuan-tuan dan puan. Layakkah kita untuk tanya Allah itu di mana? Tuan-tuan dan puan. Siapa yang tanya Allah itu di mana, bermakna akidah dia mungkin belum lagi follow. Dengar ni. Ini hipotesis tuan-tuan dan puan. Okey, siapa yang tanya Allah itu di mana, bermakna akidah dia belum lagi follow akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya akan terangkan kenapa macam tu tuan-tuan dan puan selepas daripada kita baca satu hari satu makra. Dia ada kena mengena dengan ayat yang kita baca hari ini tuan-tuan dan puan. Memang perbincangan ni perbincangan yang paling famous dalam kalangan orang-orang yang tak reti tentang ilmu tauhid tuan-tuan dan puan, yang isu dia panjang tuan-tuan dan puan. Kita akan bincang selepas daripada kita baca Quran dulu Okey, boleh panggil semua ahli keluarga anda tuan-tuan dan puan untuk kumpul sama-sama dengan kita. Kita mulakan hari kita dengan baca Quran dulu sama-sama. Boleh tuan-tuan dan puan Semua ambil wuduk. Kita baca Quran sama-sama. Ya, memang boleh kita baca Quran daripada handphone, baca daripada smartphone, boleh tuan-tuan dan puan. Tapi adab kita duduk dalam majlis ilmu, adab kita dengan Quran, lebih baik kita berwuduk. Alright? Okey. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita mula, 4 perkara anda kena buat. Yang pertama anda tanggungjawab kita. 4 tanggungjawab kita kena buat setiap pagi dalam Daily Quran ini tuan-tuan dan puan, supaya kita boleh collect banyak manfaat daripada sesi Daily Quran setiap pagi jam 7.07 pagi ni. Baik tuan-tuan dan puan. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama, anda kena share video ini. Tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda bagi yang guna handphone. Tekan button share di sebelah kanan skrin anda bagi yang guna PC ataupun laptop. Okey? Tekan button share tu tuan-tuan dan puan. Supaya apa? Tanggungjawab kita bersama sebarkan Al-Quran ke seluruh alam.
Jangan pentingkan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja love banyak-banyak di ruangan komen. Love warna merah yang ada anak panah hari ni. Bersempena dengan hari Ahad, tuan-tuan dan puan, Family Day, Daily Quran Family Day. Kita spend quality time dengan family kita kan. Okay? The most quality time spend dengan family adalah baca Quran sama-sama. Berapa ramai setuju statement saya? Tuliskan di ruang komen. Most quality time yang dia habiskan masa quality time dengan family dia ialah baca Quran sama-sama. Ini masa yang paling berkualiti. Okay? Quality time bersama dengan family. Paling dalam banyak-banyak bersama dengan family, yang paling berkualiti apa dia? Baca Quran sama-sama. Yes, tuan-tuan dan puan. Alright? Belanjalah banyak-banyak. Kita bertukar-tukar cinta supaya kita rasa lebih ceria, seronok, semangat dan teruja-ruja. Yang ketiga, buat sound check dulu. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas, tuan-tuan dan puan? Bagaimana dengan video dan audio kami pada pagi ini? Please let us know di ruangan komen dari mana anda sedang tonton kami. Alright? Okay? Dan yang keempat, tanggungjawab anda adalah masa kita baca Quran, kena follow 6 rukun dari Quran. Berapa rukun dari Quran? 6 rukun dari Quran. 6 rukun dari Quran adalah MSTLDS. Apa dia? MSTLDS. Apa dia? MSTLDS. Mulut, suara, tempo, lagu, dialek, style. Anda follow 6 rukun dari Quran ni, insya-Allah anda akan improve kualiti bacaan Quran anda to the next level dengan cepat dan pantas. Alright? Tuan-tuan dan puan, boleh buat 4 perkara tu. Siapa yang dah buat semua 4 perkara tu, tuliskan di ruang komen. Dan tanggungjawab. Dan tanggungjawab. Kita ada siapa di talian tu? Muhammad Daud. Apa tu? Okey, tuan-tuan dan puan, sebenarnya hari ini adalah hari istimewa ataupun hari ulang tahun kelahiran salah seorang duta Daily Quran kita. Salah seorang duta Daily Quran kita, nama Ustazah Rahila Junaid. Happy birthday to you, Ustazah Rahila. Semoga panjang umur, berkat rezeki. Semakin ramai anak murid Ustazah Rahila Junaid, semakin ramai yang Ustazah Rahila beri manfaat ilmu Al-Quran kepada mereka. Dan semakin ramai orang yang tengok Ustazah Rahila Junaid ini dapat hidayah dengan Quran, dapat hidayah dengan agama. Semua orang semakin suka, semua disayangi ramai. Dan semakin semangat mempromosikan Daily Quran kepada semua orang yang Ustazah Rahila jumpa. Oh, dahsyat. Okey, Ustazah Rahila Junaid, happy birthday. Semoga panjang umur, berkat rezeki mudah-mudahan insya-Allah. Alright, okey. Okey, boleh wish birthday kepada Ustazah Rahila. Mudah-mudahan bila kita wish orang tu, Allah Taala tunaikan kita punya wish dulu, tuan-tuan dan puan. Ustaz Mat Daud Mat Ail, dia kata alhamdulillah dapat bersama DQ pagi ini. Zaini Muhammad, terima kasih Ustaz dan tim Protas. Halimah Muhammad Jali, happy family, baca Quran sama-sama untuk meraih keberkatan pagi. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, tanpa melengahkan masa, let's begin our mission. One day one makra, beginning from verse 101 from Surah Yusuf, page number 247, and this is hashtag Daily Quran, episode number 99, season 4, together. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Baik. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Cuba tengok ayat 108 ni. Ayat ni ada wakaf Jibril. Okey, siapa yang tak tahu tentang wakaf Jibril, saya cadangkan anda tanya dalam grup Telegram. Okey, tanya dalam grup Telegram. Ni family members yang ada bersama-sama dengan saya hari ni. Okey, tolong tanya introducer anda. Siapa yang introduce Daily Quran kepada anda hari ni? Siapa yang ajak anda untuk tonton Daily Quran hari ni? Tanya dia, wakaf Jibril tu apa? Tuan-tuan dan puan. Okey, siapa yang tak tahu juga, siapa yang still tak tahu apa benda wakaf Jibril, tolong tanya dalam grup Telegram. Kita ada grup support, tuan-tuan dan puan. Grup support ni, sila join grup Telegram. Pastikan handphone anda ada Telegram dulu, baru boleh join, tuan-tuan dan puan. Jangan bila saya kata saya suruh join grup Telegram, Ustaz, handphone saya tak ada Telegram lah. Come on lah, tuan-tuan dan puan. Tak ada Telegram, bubuhlah Telegram. Kemudian join lah. Baru dapat manfaat lebih banyak. Right? Kita ada perbincangan tajwid yang banyak hari-hari. Tu link nak join grup Telegram tu ada kat bawah, tuan-tuan dan puan. Boleh minta tolong siapa-siapa kalau tak erti nak download Telegram. Alright? Alright, tuan-tuan dan puan. Okey, kat mana wakaf Jibril dalam ayat ni? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kat situ adalah wakaf Jibril. Okey, tak payahlah pergi sambung kat situ, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau sambung juga jadi macam mana? Kalau sambung juga nampak sangatlah tak tahu kelebihan wakaf Jibril ni. Itu je. Tak berdosa pun kalau pergi wasal kat sini, tuan-tuan dan puan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tak berdosa pun kalau baca wasal macam tu. Tapi kalau baca wasal nampak sangat tak mengajinya, tuan-tuan dan puan. Okey. So wakaflah kat sini. Nama dia wakaf Jibril. Ada 10 tempat dalam Al-Quran. Hanya orang yang talaki sahaja yang tahu di mana wakaf Jibril, dan orang yang tonton Daily Quran je tahu wakaf Jibril kat mana. Itu special dia. Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita ulang sekali lagi ayat 108 ni. Okey, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ready? 1 2 3. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Muka surat sebelah. Okey, muka surat sebelah tuan-tuan dan puan, surah baru. Masuk surah baru, suratul Ra'di, muka surat 249. Start daripada ayat pertama. Ready? Sama-sama tuan-tuan dan puan, kita belum habis. Oh, sikit lagi kita nak habis misi kita satu hari satu makra'. Mari kita baca sama-sama. Suratul Ra'di. Alhamdulillah, terbersin. Minta maaf tuan-tuan dan puan. Bila saya bersin, saya cakap Alhamdulillah, anda jawab Yarhamukallah. Macam tu. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Ayat pertama dari suratul Ra'di. Ready? Baca bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Teruskan. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم Maaf tuan-tuan dan puan, terbersin sekali lagi. Alhamdulillah. Okey. Kita ulang lagi kat mana tadi? Yudabbirul. Okey, yudabbirul amra yufassilul ayat. Maaf tuan-tuan dan puan. Yudabbirul amra yufassilul ayat. 1, 2, 3. Yudabbirul amra yufassilul ayat la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Teruskan. Ayat ni tuan-tuan dan puan. Ayat ni dia ada ayat thummastawa 'alal 'arsy. Cuba sebut. Cuba tengok. Thumma stawa 'alal 'arsy. Bersemayam di atas arash. Itu kalau kita terjemah secara direct tuan-tuan dan puan. Ayat ni ada kena mengena dengan akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tak boleh faham dengan akal kita sendiri tuan-tuan dan puan. Okey? Tema Daily Quran Season 4 kita ni adalah untuk elak fahami Al-Quran dengan akal sendiri. Saya akan terangkan tajuk. Dia ada kena mengena dengan tajuk perbincangan kita hari ni tuan-tuan dan puan. Tajuk akidah. Memang elok sangat anda tonton dengan ahli family masing-masing. Elok sangat tuan-tuan dan puan. Okey? Kejap lagi kita bincang. Kita baca dulu. Wa huwallazi. 1, 2, 3. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Teruskan.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. Ambil balik daripada yusqa. 1, 2, 3. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sudah selesai misi kita 1 hari 1 Maqra'. Tapi jangan keluar dulu tuan-tuan dan puan. Family members dengar ni. Sangat penting saya nak terangkan anda. Tajuk perbincangan kita hari ni, layakkah kita? Tolong tuliskan di ruang komen ni. Tajuk ni, dengar ni. Layakkah kita bertanya Allah itu di mana? Layakkah kita tanya macam tu? Dia ada kena mengena dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa yang masih bertanya soalan macam ni, ini hipotesis siapa yang masih bertanya soalan macam ni, bermakna dia belum berakidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tulis di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Kita nak bincang ni, izinkan saya berehat 20 saat tuan-tuan dan puan. 20 saat saja, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Welcome back to the show, tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana stay tune bersama-sama dengan saya. Baik, tuan-tuan dan puan. Very quick, saya nak terangkan secara ringkas sahaja. Okey, tentang pertanyaan. Layakkah kita tanya Allah itu di mana? Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Dalam Quran ada sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Okey, dalam suratul Baqarah ada sebut apabila hamba aku meminta berdoa kepadaku, fa inni qarib. Allah Ta'ala kata hampir. Hampir dalam ayat yang lain, min hablil warid. Lebih hampir daripada urat nadi kamu. Tuan-tuan dan puan. Lebih hampir daripada urat nadi kamu. Urat nadi dengan kita ni dekat tak tuan-tuan dan puan? Dekat. Tapi Allah itu lebih dekat. Tuan-tuan dan puan. Ini yang disebut dalam Quran. Dan ada juga dalam ayat yang kita baca tadi, tuan-tuan dan puan. Ayat yang kedua dari suratul Ra'di. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Okey, sebelum kita nak terangkan ni, boleh tak tuan-tuan dan puan? Saya nak ambil kesempatan ni nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 kerana telah pun yang di-Pertuan Agong ke bawah duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong telah pun bersetuju berkenan untuk melantik TSMY Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Cuma okey, baik tuan-tuan dan puan, syabas dan tahniah. Mudah-mudahan kami berharap sebagai rakyat Marhain ini mengharapkan keuntungan kepada bangsa Melayu dan orang yang beragama Islam di Malaysia akan dapat keberuntungan dengan pelantikan Perdana Menteri Malaysia yang baru ini, mudah-mudahan insya-Allah. Okey, pagi ni dia punya akad sumpah. Okey, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Kita nak terangkan ayat yang kedua ni. Allah lah yang mengangkat langit-langit, yang meninggikan langit-langit tanpa sebarang satu tiang pun. Amadin tarawnaha thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam
di atas arash. Ni bahaya tuan-tuan dan puan. Bersemayam di sini, golongan orang yang bukan berakidah ahli sunnah wal jamaah, dia salah terjemah. Dia salah terjemah. Dia kata duduk di atas arash. Dan arash itu seumpama singgah sana. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Salah satu kunci daripada 4 kunci nak belajar ilmu tauhid, nak belajar ilmu akidah, ialah tuan-tuan dan puan, mana boleh Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makhluk? Tuan-tuan dan puan, apabila ada pertanyaan tentang Allah itu di mana, apabila ada pertanyaan tentang Allah itu di mana, tuan-tuan dan puan, mesti dia merujuk kepada tempat. Tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada sebelum adanya tempat, sebelum adanya ruang. Maka soalan untuk tanya Allah itu di mana tidak layak untuk kita tanya, tuan-tuan dan puan. Tuliskan di ruangan komen. Tak layak tanya Allah itu di mana. Faham ke tak ni, tuan-tuan dan puan? Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita boleh bagi tahu Allah itu di mana, bermakna ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita pakai di Malaysia. Yes, tuan-tuan dan puan. Siapa yang masih bertanya soalan ni, bermakna dia belum ada akidah ahli sunnah wal jamaah dan akidah dia tak sah. Dan akidah dia tak sah. Apa berlaku kepada akidah tak sah? Semua amalan gone, tuan-tuan dan puan. Ini cerita tentang akidah ni, tuan-tuan dan puan, sangat-sangat penting. Sebelum belajar baca Quran lagi, sebelum belajar fiqh, nak beramal, nak buat semayang, dia adalah isu akidah, isu syahadah kita, tuan-tuan dan puan. Isu rukun iman kita, tuan-tuan dan puan. Ni, family members, tolong dengar betul-betul ni. Okey, tuan-tuan dan puan. Saya bagi ada satu hadis. Saya nak quote satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang bangun malam di 1/3 akhir malam ini. Kenapa kita kena bangun tahajud 1/3 akhir malam? Kenapa? Ada hadis Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan zatnya kepada hambanya pada 1/3 akhir malam di setiap malam. Maksudnya, Allah tu turun menghampiri dengan langit dunia. Turun di sini, tuan-tuan dan puan. Ni bahaya ni. Tak boleh terjemah dengan akal fikiran kita. Mesti kena belajar. Tuan-tuan dan puan, mesti kena belajar dengan guru, tuan-tuan dan puan. Orang yang bukan berakidah ahli sunnah wal jamaah, dia terjemah direct ikut bahasa kita. Mana boleh Allah Subhanahu Wa Taala kita bandingkan dengan sifat makhluk? Ini bercanggahlah dengan ketuhanan itu sendiri. Faham, tuan-tuan dan puan? Bercanggah dengan ketuhanan. Tuliskan dalam komen. Tidak boleh disifatkan Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Ini bercanggah dengan konsep ketuhanan itu. Kalau sama dengan makhluk, tuan-tuan dan puan, bukan Tuhan lah. Mana mungkin? Faham tak? Ini akidah kita. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, kembali kepada hadis ni. Adakah Allah itu benar-benar turun pada ketika 1/3 akhir malam ini? Adakah Allah itu benar-benar turun, tuan-tuan dan puan? Turun di sini bukanlah bermaksud turun yang kita faham dengan akal kita, tuan-tuan dan puan. Turun ni, bila kita sebut turun, bermakna adanya atas dan bawah. Bila kita sebut turun, bermakna adanya atas dan bawah. Tuan-tuan dan puan, bila sebut atas dan bawah, mestilah melibatkan ruang. Tuan-tuan dan puan-puan, akidah kita, Tuhan itu ada sebelum adanya ruang. Mana mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat makhluk. Okey? Faham ni, tuan-tuan dan puan? Faham tak? Dengan itu, dengan sendirinya, maka kita kena faham bahawa pertanyaan soalan tentang Allah itu di mana? Mana Allah? Allah kat langit ke? Allah ada di mana-mana? Di mana, Ustaz? Tak boleh nak jawab soalan ni sebab dia di luar kemampuan akal fikiran manusia kerana Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Tuan-tuan dan puan, memang kita tak boleh nak fikir.
Lepas tu dia tanya, habis tu Ustaz, Allah di mana? Tak boleh tanya soalan tu, guys. Faham tak ni? Tak boleh tanya soalan tu. Cuma apabila kita bermohon doa dengan Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Taala kata, aku ini sangat-sangat hampir kepada orang yang sedang meminta berdoa kepada dia. Sehampir mana? Min hablil warid. Lebih hampir daripada urat nadi kamu. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran juga. Faham ke faham ni tuan-tuan dan puan? So, apa yang dimaksudkan dengan hadis ni tadi ialah Allah Ta'ala turun ke langit dunia tu ialah pengampunan Allah itu. Pengampunan Allah itu turun lebih dekat kepada hamba-hambanya yang bangun bertahajud berqiyamul lail di 1/3 akhir malam. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bukan Quran sahaja kita tak boleh tafsir dengan akal kita sendiri. Hadis pun tak boleh tafsir dengan akal kita sendiri tuan-tuan dan puan. Orang yang berakidah bukan ahli sunnah wal jamaah, dia suka tafsir, terjemah ayat Quran dengan hadis, dengan perkataan manusia kita sendiri. Sebab itu jadi salah faham. Sebab tu akidah salah, tuan-tuan dan puan. Akidah jadi tak sah. Ini isu besar dalam akidah, tuan-tuan dan puan. So, sebab itu, wajib seluruh ahli keluarga, tuan-tuan dan puan, belajar tauhid. Belajar akidah, tuan-tuan dan puan. Alright? Okay? So, kesimpulan dia apa, tuan-tuan dan puan? Allah tidak boleh bersifat dengan sifat makhluk. Atas, bawah, di langit, ada tempat. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita tak boleh faham Quran semata-mata terjemahan atau tafsiran, kerana terjemahan berkenaan dengan kedudukan Allah ini hanyalah untuk menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan ceteknya ilmu kita, pengetahuan kita, tuan-tuan dan puan, hari ini kita masih tak mampu lagi nak menggunakan bahasa yang sesuai untuk Allah, untuk nak terjemahkan ayat-ayat Quran ni. Nak cerita betapa tingginya bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah mukjizat, tuan-tuan dan puan. Ini adalah wahyu. Mana mungkin kita try dengan otak kita, akal kita yang limited ni, yang mengaji bahasa Arab pun tak lepas lagi, tuan-tuan dan puan. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini memberi manfaat kepada seluruh ahli keluarga anda, and this is it, tuan-tuan dan puan. Inilah masanya. Siapa yang masih lagi tertanya-tanya tentang Allah itu di mana, bermakna akidah dia belum betul. Ada soalan, macam mana nak jawab sekiranya ditanya oleh anak-anak? Jawab macam saya jawab tadi. Okey, jawab macam mana? Tak boleh tanya soalan macam tu, anak-anak. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di mana-mana. Kalau anak tanya Allah itu di mana, tak bolehlah, sebab Allah itu Tuhan. Dia tak sama macam kita. Kalau mak cakap Allah itu di langit, tuan-tuan dan puan, manusia pun boleh berada di langit. Sebab dia logik, dia akal fikiran. Kalau logik, maknanya itu bukan Tuhan. Jawab macam tu. Saya jawab macam tu, tuan-tuan dan puan. Dan mungkin ketika dia kecil, umur 4 tahun, dia sebelum faham lagi. Tapi mak ayah just seedingkan. Cuba sebut. Seedingkan. Benihkan dalam minda dia, dalam kefahaman hati anak kita, tuan-tuan dan puan, bahawa Allah itu tidak boleh ditanya di mana keberadaannya. Dan Allah itu sentiasa ada di mana-mana, ada dengan kita, begitu hampir dengan kita. Kita just tak faham dan just tak tahu macam mana nak explain dengan perkataan. Just cakap macam tu, tuan-tuan dan puan, percayalah. Allah Ta'ala campakkan iman dalam hati anak kita, dia just terima. Faham ke faham, tuan-tuan dan puan? Saya cakap macam tu dekat anak kita. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat perkongsian hari ini. Salam sayang dari saya, Uwais Qarni. Untuk anda, Daily Quran, satu hari, satu makra. Experience the dawn blessings. Bye. Assalamualaikum.